Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Isa dilahirkan di Bait Lam, berhampiran dengan Baitul Maqdis. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah seorang daripada 5 Rasul Ulul Azmi. Semasa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, berhala-berhala tersungkur di bahagian timur dan barat. Syaitan-syaitan juga kebingungan kerana tidak dapat menemui Nabi Isa alaihissalam untuk mengganggunya. Ini kerana semasa baginda dilahirkan, malaikat mengelilinginya dan menurut ulama, setiap anak Adam yang dilahirkan akan dipukul oleh syaitan dengan tangannya di kedua rusuknya kecuali Maryam dan anaknya. Pada masa yang sama, kelihatan sebuah bintang besar menyinar di langit. Raja Persia ketika itu merasa khawatir terhadap munculnya bintang itu, lalu bertanya kepada dukun. Jawapan yang diberikan oleh dukun ialah adanya orang besar yang lahir di bumi. Kemudian, sang raja mengirim utusan dengan membawa emas, mur, yakni tumbuh-tumbuhan yang harum baunya tetapi rasanya pahit, dan kemenyan sebagai persembahan kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah sampai di Syria, mereka ditanya oleh Raja Syria tentang kedatangan mereka. Lantas, mereka menerangkan ada seorang bayi yang dilahirkan tanpa bapa tetapi boleh berbicara ketika masih di dalam buaian. Lalu, sang raja menyuruh utusan dari Persia itu datang ke istana beserta dengan hadiah. Manakala dia pula mengutus orang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis. Ini bermakna Raja Syria merasakan dirinya tergugat dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Allah Al-Hafiz, Allah Maha Memelihara. Allah telah memelihara Nabi Isa alaihissalam dengan memberi ilham kepada ibunya Maryam bahawa utusan Raja Syria hanya datang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lantas, Maryam membawa anaknya lari ke Mesir dan tinggal di sana sehingga umur Nabi Isa alaihissalam 12 tahun. Menurut ulama, dari kecil lagi Nabi Isa alaihissalam telah memperlihatkan mukjizat dan karamahnya. Semasa berusia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam telah menerima wahyu dari Allah. Baginda diangkat menjadi Rasul di Bukit Zaitun ketika sedang bersolat bersama-sama ibunya. Ketika baginda menerima wahyu, malaikat mengelilinginya, manakala malaikat Jibril pula memberi sebuah kitab Injil kepada baginda. Penurunan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam tepat pada masanya. Ini kerana pada ketika itu masyarakat Bani Israel telah menyeleweng dari ajaran yang sebenar. Mereka bebas melakukan sesuatu perkara tanpa mengira batasan halal ataupun haram. Dengan tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam cuba berdakwah kepada mereka dengan mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Mereka beramai-ramai meminta Nabi Isa alaihissalam membuktikan kebenaran risalah yang dibawanya. Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Allah telah membekalkan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat yang digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam ialah yang pertama, membuat burung dari tanah dan meniupnya, jadilah seekor burung yang sebenar. Yang kedua, dengan izin Allah, baginda dapat menyembuhkan orang buta sejak dari kelahirannya hingga dapat melihat semula. Yang ketiga, dengan izin Allah, baginda dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak. Yang keempat, baginda dapat menghidupkan orang mati dengan cara memanggil dan mengusapnya. Yang kelima, dengan izin Allah, baginda boleh menceritakan apa yang mereka makan dan simpan di rumah. Berkatalah Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Yahudi, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda, yakni kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu bersungguh-sungguh beriman, dan yakni aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu
dengan membawa suatu tanda, yakni mukjizat daripada Tuhanmu. Kerana itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Surah Ali Imran ayat 49 hingga 50. Namun kaum Yahudi masih tidak mahu mengakui kebesaran Allah, walaupun di hati mereka terdetik tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Pemuka-pemuka agama dari bangsa Yahudi semakin cemburu dan dengki terhadap Nabi Isa alaihissalam kerana pengaruh mereka semakin berkurangan di kalangan bangsa mereka sendiri. Mereka cuba pula dengan menabur fitnah ke atas Nabi Isa alaihissalam dan cuba menghasut pihak penguasa supaya menghukum baginda. Mereka berjaya menghasut pihak berkuasa yang kononnya Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya mahu menggulingkan pemerintahan dan menjatuhkan raja yang sedang berkuasa. Maka tidak lama kemudian datanglah salah seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang munafik, iaitu bernama Yahuda, kepada mereka semua. Yahuda berjaya membawa mereka semua ke tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Semasa pihak penguasa mahu menangkap Nabi Isa alaihissalam, Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Manakala Yahuda itu, Allah telah tukarkan wajahnya, warna kulit dan bentuk badannya seperti Nabi Isa alaihissalam. Pihak penguasa telah menangkap Yahuda yang pada sangkaan mereka, Yahuda itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia telah dibawa ke sebuah kawasan lapang dan disalibkan di khalayak ramai. Cerita pengangkatan Nabi Isa alaihissalam dikisahkan oleh Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 55. Menurut ahli tafsir, baginda berumur 34 tahun semasa diangkat ke langit. Diriwayatkan bahawa 6 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, ibunya Maryam wafat pada usia 50 tahun. Manakala sahabat-sahabat yang disebut Hawariyun pula menyebarkan ajaran Nabi Isa alaihissalam secara sembunyi-sembunyi. Disebabkan pada ketika itu, para penguasa-penguasa melakukan tindakan-tindakan kejam ke atas pendakwa dan pengikut agama-agama Allah. Sekian sahaja sirah Nabi Isa alaihissalam. Dan pengajaran yang boleh kita perolehi dari sirah ini ialah: yang pertama, kekuasaan Allah tiada batasannya, sehinggakan dia mampu berbuat apa sahaja, termasuk mencipta Nabi Isa alaihissalam tanpa berbapa. Yang kedua, Allah Maha Berkuasa. Allah telah mengembalikan tipu daya dan perbuatan jahat Yahuda di atas pengkhianatannya sendiri, iaitu menukarkan wajahnya menyerupai Nabi Isa alaihissalam sehingga pihak penguasa dan orang kafir yang lain tidak tahu yang ditangkap itu Yahuda dan bukannya Nabi Isa alaihissalam. Jangan ketinggalan kawan-kawan untuk mengikuti sirah yang terakhir junjungan mulia kita Nabi Muhammad SAW dalam jilid ke-10.